Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah pertama. Kisah ni berlaku pada tahun 2011 di Paka, Terengganu. Dialami oleh Pak Itam. Pak Itam adalah seorang nelayan dan pengusaha bot sewa. Bot Pak Itam tak adalah besar sangat, hanya mampu memuatkan lebih kurang 10 orang penumpang dalam satu masa. Dan bila tiba musim mencandat sotong, dia akan ambil upah untuk buat trip bawa pelanggan ataupun penumpang dia ke kawasan hotspot yang ada banyak sotong. Pak Itam masih ingat lagi kejadian yang berlaku semasa musim mencandat sotong pada tahun 2011. Pak Itam terima tempahan bot untuk membawa 6 orang penumpang, 5 lelaki dan seorang wanita. Diorang berenam semuanya teman sepejabat di sebuah jabatan kerajaan. Lebih kurang jam 5 petang, Pak Itam bersama dengan 6 orang penumpang tu mula bertolak dari jeti untuk ke tempat mencandat. Suasana petang tu agak baik. Ombak pun okey, tak besar. Sebaik matahari melabuhkan tirai, bermulalah pesta menangkap sotong. Lampu yang terang disuluh ke dalam air. Umpan siap dilempar. Tak sampai 5 minit, umpan salah seorang daripada 6 orang penumpang tu dah mula mengena. Lepas tu seorang demi seorang, umpan diorang mula mengena. Malam tu rezeki diorang agak baik. Baru beberapa jam berada dekat situ, hasil tangkapan dah banyak. Sampai diorang ni penat. Lewat jam 1 pagi, para penumpang dah letih. Tapi walaupun diorang letih, diorang tetap tersenyum puas. Sebab hasil tangkapan pada malam tu memang sangat lumayan. Sampai penuh tong. Kalau ditimbang, mungkin lebih daripada 50 kilo berat dia. Pak Itam sendiri pun rasa pelik. Sebab biasanya kalau dia keluar bawa orang mencandat, tak pernah penumpang-penumpang dia yang sebelum ni dapat banyak macam tu. Salah seorang daripada mereka kemudian mengarahkan Pak Itam untuk membawa dia orang balik. Pak Itam, kita orang nak balik lah. Dah penat sangat ni. Hasil tangkapan pun dah dapat banyak. Macam itulah kata ketua kumpulan penumpang tu pada Pak Itam. Pak Itam hanya menurut dan mula membawa dia orang balik semula ke arah jeti. Dalam perjalanan balik, laut tenang. Angin pun tak terlalu kuat. Tapi, bila dia orang sampai di satu tempat pertemuan antara air kuala dengan air laut, dengan tiba-tiba satu ombak yang kuat menghempas bot Pak Itam. Dengan hanya sekali hempasan, bot Pak Itam terbalik. Jarak antara tempat bot Pak Itam terbalik dengan darat lebih kurang 1 km. Masa bot Pak Itam terbalik, Pak Itam bersama-sama dengan 6 orang penumpang tu semuanya tercampak ke dalam air. Pak Itam mula panik. Dalam keadaan gelap malam tu, Pak Itam tak nampak dia orang semua. Kebetulan pada masa tu, di tepi Pak Itam ada pelampung yang selalu Pak Itam guna untuk buat unjam. Saya tak pastilah unjam tu apa, tapi bila saya search Google, dia sekadar satu benda yang terapung tempat ikan-ikan berkumpul. Bila ikan dah berkumpul dekat unjam tu, barulah orang pergi tangkap ikan tu. Macam itulah lebih kurang. Pak Itam ambil pelampung tu, baling ke kiri dan ke kanan. Dengan harapan ada penumpang-penumpang dia yang capai pelampung tu. Nak elakkan dia orang daripada lemas. Sambil baling pelampung tu, Pak Itam menjerit, "Ambil pelampung ni!" Pak Itam menjerit kuat-kuat. Selepas Pak Itam campak pelampung tu, dia terdengar ada suara orang minta tolong. Suara tu terdengar dekat, tak jauh daripada Pak Itam. Bila Pak Itam berenang ke arah suara tu, Pak Itam tak nampak sesiapa pun. Pak Itam mula menjerit memanggil penumpang-penumpang yang 6 orang tu. Tapi masa tu Pak Itam langsung tak dengar suara diorang. Padahal Pak Itam pasti diorang semua berada tak jauh daripada dia. Masa tu Pak Itam rasa sangat takut. Yelah, siapa tak takut kalau kena macam tu? Apa yang Pak Itam rasa masa tu adalah responsibility ataupun tanggungjawab. Ada 6 nyawa yang perlu dia selamatkan. Pak Itam rasa buntu, tak tahu nak buat apa. Akhirnya Pak Itam melaungkan azan. Masa Pak Itam azan tu, Pak Itam terdengar seperti suara orang yang sangat ramai. Dengar macam ramai orang. Lebih kurang macam dekat pasar malam, dekat konsert ataupun dekat stadium. Lebih kurang macam tu. Suara orang ramai tu bunyi berdengung, macam bunyi ribuan lalat. Biasa kita boleh dengar bunyi tu bila ada banyak lalat hurung satu objek. Tak kiralah sampah ke bangkai ke. Bunyi dia macam tu lah. Tapi ini bunyi suara manusia. Maknanya memang perlukan sangat ramai orang untuk hasilkan suara macam tu. Memang tak logik. Sebab masa tu Pak Itam berada dekat laut. Tapi itulah yang Pak Itam dengar masa dia azan. Selesai Pak Itam melaungkan azan, suara orang ramai-ramai itu terus hilang. Masa tu, Pak Itam mula dapat rasa dalam hati. Ada sesuatu yang lingkupkan bot dia dan nakkan sesuatu. Pak Itam pun menjerit, "Kau nak ambil bot ni, kau ambil. Aku nak orang-orang dalam bot ni.
pulangkan dia orang semua pada aku. Beberapa kali Pak Hitam menjerit cakap benda yang sama. Tak lama lepas tu, Pak Hitam terdengar bunyi sahutan di sebelah kiri dia. Pak Hitam terus berenang ke arah suara tu. Tapi, arah suara tu menghala ke tengah laut. Bila Pak Hitam sedar dia menghala ke tengah-tengah laut, cepat-cepat dia berpatah balik. Dalam keadaan kelam kabut tu, Pak Hitam tak putus-putus menyebut nama Allah. Rupanya suara tu adalah suara benda lain. Suara yang cuba untuk mengumpan Pak Hitam ke tengah laut, nak bagi Pak Hitam lemas. Dalam kepekatan malam, Pak Hitam nampak sepasang tangan terkapai-kapai. Pak Hitam terus berenang ke arah tangan yang terkapai-kapai tu. Bila dah sampai betul-betul dekat dengan tangan yang terkapai-kapai tu, barulah Pak Hitam boleh dengar suara dia minta tolong. Masa tu barulah Pak Hitam nampak orang tu adalah salah seorang daripada 6 orang penumpang tadi. Pak Hitam jadi tertanya-tanya, kenapa dia tak dengar suara jeritan penumpang tu tadi? Padahal, jarak Pak Hitam dengan penumpang yang minta tolong tu tak sampai 20 meter. Seolah-olah seperti ada sesuatu yang menutup telinga Pak Hitam. Tak bagi Pak Hitam dengar suara minta tolong daripada penumpang tu. Dan benda tu buatkan Pak Hitam ni dengar benda lain. Suara palsu yang minta tolong, yang menghala ke tengah-tengah laut. Pak Hitam terus menarik penumpang pertama yang dia jumpa dan bawa dia ke darat. Lepas tu, Pak Hitam berenang semula ke arah bot. Pak Hitam sendiri pun tak tahu daripada mana dia dapat kekuatan tenaga untuk terus berenang masa tu. Tak jauh daripada kawasan bot terbalik tu, dengan mudah Pak Hitam jumpa penumpang kedua, ketiga dan keempat. Seorang demi seorang Pak Hitam tarik bawa ke tepi pantai. Tapi, penumpang kelima lain pula ceritanya. Memang susah nak cari. Padahal, dia berada tak jauh daripada tempat bot Pak Hitam terbalik. Walaupun Pak Hitam dah menjerit sekuat hati memanggil penumpang kelima dan juga keenam tu, tapi tak ada balasan. Pak Hitam semakin risau. Dah hampir sejam lebih diorang berada dalam air. 2 orang penumpang masih belum dijumpai. Dalam kesamaran malam, tiba-tiba Pak Hitam nampak satu lembaga hitam yang sangat besar, seperti sedang duduk di dalam air. Jarak lembaga tu dengan Pak Hitam hanya terpisah beberapa meter saja. Sangat dekat. Lembaga tu memandang tepat ke arah Pak Hitam. Masa tu, entah kenapa, Pak Hitam langsung tak ada perasaan takut. Sikit pun tak ada. Apa yang Pak Hitam risaukan adalah 2 lagi nyawa yang perlu dia selamatkan. Pak Hitam terus bercakap dengan lembaga hitam tu. Bercakap dengan nada yang sangat tinggi dan kasar. Kau jangan ganggu aku. Kau nak apa? Kau ambil. Pulangkan 2 orang lagi pada aku. Lepas Pak Hitam cakap macam tu, lembaga hitam tu terus pergi. Lembaga tu menghilang seolah-olah satu gumpalan asap hitam yang pekat. Selepas lembaga tu hilang, barulah Pak Hitam nampak penumpang kelima yang berada hanya beberapa meter saja di depan dia. Pak Hitam tanpa berlengah terus berenang mendapatkan penumpang tu. Masa tu Pak Hitam rasa sangat-sangat bersyukur. Allah hantar bantuan pada Pak Hitam. Kebetulan ada 3 buah bot lalu di kawasan tu. Pak Hitam pun menjerit sekuat hati minta bantuan daripada 3 bot tu untuk mencari penumpang keenam. Pak Hitam terus bawa penumpang kelima tadi ke tepi pantai. Dan tak sampai 5 minit, penumpang keenam, penumpang terakhir berjaya diselamatkan. Alhamdulillah, semuanya selamat. Perasaan Pak Hitam masa tu hanya Allah sahaja yang tahu. Pak Hitam langsung tak hiraukan diri sendiri. Yang Pak Hitam risau hanya 6 nyawa penumpang yang dia bawa dalam trip mencandat sotong malam tu. Setelah naik ke darat, peha sebelah kanan Pak Hitam terasa sangat sakit. Bila Pak Hitam tengok, terdapat kesan lebam yang teruk dekat situ. Pak Hitam tak pasti peha dia kena apa. Tapi Pak Hitam sangat-sangat bersyukur sebab kesemua 6 orang penumpang berjaya diselamatkan. Pak Hitam teringat pesan orang-orang tua dulu. Katanya, laut ni boleh dijadikan tempat untuk mencari rezeki. Tapi, silap hari bulan, laut juga boleh menjadi tempat kita bersemadi. Mungkin dah tertulis, umur diorang masih panjang. Selepas kejadian tu, Pak Hitam dah tak lagi menerima tempahan sewaan bot untuk trip mencandat sotong sampailah ke hari ni. Pak Hitam masih lagi trauma dan tak dapat lupakan kejadian malam tu. Pak Hitam dah rasa serik. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Hani. Kisah ni berlaku pada tahun 1989. Masa tu Hani berumur 10 tahun. Bersekolah rendah darjah 4. Pada satu malam, Hani naik kereta api KTM dari Kuala Lumpur ke Singapura. Itu adalah first time Hani naik kereta api. Hani rasa sangat excited. Ada kenduri kahwin saudara dia dekat sana, dekat Singapura. Ramai ahli keluarga Hani pergi. Naik kereta api yang sama. Sampai penuh satu gerabak tu dengan keluarga Hani. Diorang satu family naik kelas ekonomi. Tingkap semua boleh buka. Sepanjang malam tu memang diorang buka tingkap. Jadi memang sejuk lah dalam gerabak tu. Boleh rasa angin malam. Bila dah masuk tengah malam, lebih kurang dalam pukul 12, pukul 1 pagi macam tu, kereta api tu lalu di satu kawasan yang kiri kanannya ada hutan tebal. Tempat tu adalah area Tampin Seremban. Masa tu, Hani duduk di sebelah arwah nenek dia. Arwah nenek Hani duduk sebelah tingkap. Tiba-tiba Hani perasan, arwah nenek dia tiba-tiba tunduk. Dan mulut nenek Hani nampak terkumat kamit sedang membaca sesuatu. Jadi, Hani pun tanyalah nenek dia, kenapa nek?
Kenapa nenek tunduk? Nenek baca apa? Nenek Hani pun bagi tahu Hani. Katanya, dia nampak ada kain putih melayang dekat atas kawasan hutan tebal tu. Hani rasa menyesal tanya bila nenek dia cakap macam tu. Tak lama lepas tu, lebih kurang dalam setengah jam ke 1 jam lepas tu, kereta api yang Hani sekeluarga naik berhenti mengejut. Bayangkanlah masa tu, kereta api tu berhenti di kawasan yang kiri kanannya hutan tebal. Tengah-tengah malam, semua penumpang rasa pelik dan mula cemas. Tapi masing-masing masih duduk diam dalam gerabak. Lepas tu, pemandu kereta api datang ke gerabak dan panggil penumpang lelaki yang mana yang berani untuk ikut dia turun daripada gerabak dan periksa landasan. Semua orang tertanya-tanya apa yang dah jadi sebenarnya. Arwah Pakcik Hani pun ikut turun bersama dengan beberapa orang yang lain. Lebih kurang sejam kemudian, barulah semua orang naik dan kereta api bergerak semula, sambung perjalanan. Arwah Pakcik Hani lepas naik tu, ramailah orang datang tanya, ada apa, kenapa berhenti? Tapi dia tak cakap apa-apa, dia diam je. Bila dah sampai dekat Singapura, barulah Pakcik Hani ni buka cerita. Katanya, malam tu, pemandu kereta api tu cakap, dia dah terlanggar seorang perempuan. Memang jelas dia nampak. Sebab itulah dia berhenti. Lepas kereta api dah berhenti, dia pun turun dan mulalah cari. Tapi dia tak jumpa apa-apa. Sebab itulah dia pergi dekat gerabak dan minta tolong daripada penumpang untuk turun ke bawah dan tolong dia sama-sama cari perempuan yang dia langgar tu. Bila dah ramai-ramai cari, sama juga, masih tak jumpa apa-apa. Kalau betul terlanggar, mesti ada kesan-kesan darah dan cebisan daging-daging yang berkecai. Tapi tak ada, langsung tak ada apa-apa. Pemandu kereta api tu pun jadi bingung, apa sebenarnya yang dia langgar. Bila Hani dah dengar cerita daripada pakcik dia, barulah Hani teringat apa yang arwah nenek dia cakap tadi. Pasal kain putih yang terbang dekat hutan tebal tu. Hani mula terfikir, adakah kain putih yang arwah nenek dia nampak tu adalah benda yang sama pemandu tu langgar. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.